العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan Allah kesempatan untuk kita kembali menyambung perbincangan kita daripada pengajian pengantar fiqh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk kita dapat usahakan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada tempoh hari. Kita bincang tentang sejarah perkembangan fiqh, termasuk sejarah perkembangan daripada pengasas-pengasas mazhab fiqh. Dan hari ini kita akan lihat beberapa perkara. Pertama, berkenaan dengan punca berlakunya perbezaan pendapat di kalangan mazhab, dan kita akan masuk kepada maqasid syariah, dan kita akan lihat kepentingan di antara fiqh dan juga maqasid syariah, insya-Allah. Terlebih dahulu, sebelum kita bincang dengan lebih jauh, kita perlu tahulah apakah dia mazhab. Mazhab ni boleh kita ta'rifkan dia sebagai aliran, sebagai aliran ataupun sekolah pemikiran, sekolah pemikiran, aliran ataupun sekolah pemikiran yang terbentuk hasil daripada ijtihad yang dilakukan oleh para ulama ijtihad. Di kalangan para ulama ada mereka yang sampai kepada level mujtahid. Mujtahid ni satu level ulama yang memiliki kemampuan, kemahiran untuk memahami Quran, hadis, yang memiliki kemahiran di dalam Quran, hadis, yang memiliki kemahiran di dalam bahasa Arab, balaghah, dan segala alat-alat ilmu mereka kuasai, sehingga mereka mampu untuk mengeluarkan hukum secara direct daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka hasil daripada ijtihad mereka lah maka terhasilnya aliran-aliran ini. Sebagaimana kita tahu, mazhab fiqh yang utama yang ada pada hari ini dan akan dikekalkan oleh Allah mungkin sehingga kiamat, ada 4 mazhab yang utama. Pertama, yang merupakan abang sulung lah kita kata, iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni pengasasnya ialah Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Manakala mazhab selepas daripada itu kita kata abang ngah, iaitu mazhab Maliki, yang mana pengasasnya adalah Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian setelah itu bawah sikit, yang kita kata bawah daripada abang ngah, dia panggil apa? Abang lang ataupun atih, Pak Atih lah ni. Mazhab Asy-Syafi'i, pengasasnya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris, dan kita adik bongsu ataupun paksu, iaitu mazhab Hambali, pengasasnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana kita simbang dalam kelas yang lalu, kesemua mereka ni sebenarnya saling berkait dari segi sudut keilmuan, kerana anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah seperti Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani adalah merupakan guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, juga guru kepada Imam Malik.
Manakala Imam Syafi'i sendiri iaitu Muhammad bin Idris adalah merupakan anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Malahan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan pengasas kepada mazhab Hanbali juga adalah merupakan anak murid kepada Al-Imam Muhammad bin Idris. Ini anak murid kepada Imam Syafi'i. Anak murid bukan anak murid biasa, kira anak murid yang sangat rapat, sangat mempunyai hubungan yang sangat baik. Tetapi daripada mereka lah terbentuknya mazhab-mazhab ataupun aliran-aliran ataupun sekolah-sekolah pemikiran yang berbeza. Mazhab Hanafi ada pandangan dan pendapatnya dan ada usul dia. Begitu juga mazhab Maliki, begitu juga mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hanbali. Dan di antara sebab kelestarian ataupun di antara sebab kenapa mazhab mereka ini masih lagi diamal sehingga ke hari ini adalah kerana faktor anak-anak murid mereka yang masih lagi menyebarkan pemikiran mereka, ataupun anak-anak murid mereka masih lagi menulis dan mengajarkan apa yang menjadi usul ataupun mazhab mereka. Maka disebabkan itulah mazhab mereka ini berkekalan sehingga hari ini. Manakala mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Sufyan bin Uyainah, mazhab yang lain-lain, banyak mazhab yang ada, anak-anak murid mereka ini kebanyakannya tidak menyebarkan pendapat mereka ataupun tidak menyebarkan pemikiran mereka, dan akhirnya pemikiran mereka ini pupus dengan sebab kematian mereka. Mana habis mereka, anak murid mereka tak meneruskan apa yang digagaskan oleh mereka, dan akhirnya pupus begitu. Dan alhamdulillah yang Allah Taala kekalkan sehingga hari ini 4 mazhab yang utama. Kalau kita nak lihat luas sedikit, selain daripada 4 mazhab utama ini yang merupakan Ahlussunnah wal Jamaah, ada mazhab lain yang sudut fiqh dia sikit sebanyak kadang-kadang menjadi rujukan juga. Contohnya mazhab Syiah. Kerana mazhab Syiah ni dia terbagi dua, satu sudut akidah, satu sudut fiqh. Fiqh mereka pun juga berbeza. Maka kadang-kadang sebahagian daripada pendapat fiqh dalam mazhab Syiah ini diambil di dalam perundangan, diambil dalam fatwa apabila ianya melibatkan kadang-kadang soal fiqh, munakahat dan sebagainya. Kadang-kadang diambil. Ada satu lagi mazhab dipanggil mazhab Ibadi. Mazhab Ibadi ni yang mana mazhab ni antara negara yang mengamalkan mazhab Ibadi, iaitu Oman. Oman di antara mazhab yang mengamalkan mazhab ini. Mazhab ini juga dia ada dua dia ada dua sebab lahirnya mazhab ini, kerana faktor akidah mereka. Mereka adalah merupakan akidah yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dan fiqh mereka juga adalah fiqh yang berbeza. Ada satu lagi mazhab dipanggil mazhab Al-Zahiri. Mazhab Al-Zahiri yang pengasalnya adalah merupakan satu orang yang bernama Al-Imam Daud Al-Zahiri. Mereka ini adalah merupakan mazhab yang cenderung kepada memegang kepada literal hadis semata-mata. Dan mazhab ini masih ada, masih diamalkan di sebahagian daripada negara Arab, cuma tidak sepopular, tidak seramai sebagaimana mazhab-mazhab yang 4 yang utama ini. Tapi tetap juga mazhab mereka ada asas untuk dijadikan sebagai sandaran dan juga rujukan, terutama dalam masalah fiqh, dalam masalah perbincangan fiqh. Manakala dalam perbincangan akidah memang kita tak pakailah, kerana mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Ibadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala Daud Al-Zahiri, mazhab Daud Al-Zahiri, dia adalah Ahlussunnah. Cuma pendapat-pendapat dia banyak menyelisihi pendapat-pendapat keempat-empat imam ini dalam masalah fiqh. Tapi mazhab mereka masih diamal.
Tapi yang utama 4 ni lah. Kita tengok apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama sehingga melahirkan mazhab. Perbezaan pandangan ini sebenarnya telah berlaku di zaman sahabat lagi. Cuma di zaman sahabat masih ada Rasulullah, yang mana seandainya mereka berbeza pandangan, mereka berbeza pendapat, mereka akan pergi kepada Nabi SAW dan mereka akan bertanya kepada Nabi, maka mereka akan dapat jawapan. Manakala apabila telah wafatnya Nabi SAW, berlaku perbezaan pendapat di kalangan sahabat, maka ketika itu mula muncul ijtihad, mula muncul pandangan-pandangan. Kenapa? Kerana berlaku beberapa isu yang baru yang mana tidak mereka jumpai penyelesaiannya di dalam Quran dan hadis secara zahir, secara jelas. Maka di situlah munculnya ijtihad ataupun pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh para sahabat di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka sedang hadapi. Kemudian di zaman tabi'in pula makin berkembang, kerana ramai orang telah mula masuk Islam daripada luar, daripada Jazirah Arab, yang datang daripada Syam, yang datang daripada Iran, yang datang daripada Iraq, yang datang daripada pelbagai tempat. Dan kadang-kadang timbul isu-isu fiqh yang baru. Maka ketika itulah munculnya ijtihad baru, pandangan-pandangan baru. Maka daripada kemunculan ijtihad inilah akhirnya membentuk kepada aliran-aliran atau mazhab yang berbeza. Maka di antara faktor kenapakah berlakunya perbezaan-perbezaan ini, antaranya pertama disebabkan kerana lafaz di dalam Al-Quran ataupun lafaz di dalam hadis yang bersifat lafaz mushtarak. Apa maksud lafaz mushtarak? Iaitu satu perkataan yang mempunyai beberapa makna. Satu perkataan boleh difahami dengan makna A, boleh difahami dengan makna B, boleh difahami dengan makna C, D dan sebagainya. Dan kalimah-kalimah Arab banyak begitu. Nanti kan tengok apakah perbezaan itu. Yang kedua, di antara faktor kenapakah boleh berlaku perbezaan pandangan, ini disebabkan kerana hadis-hadis yang datang dari pelbagai riwayat. Hadis-hadis yang datang daripada pelbagai riwayat, dan ada yang mendhaifkan hadis tersebut, ada yang mensahihkan hadis tersebut, dan ada yang menerima hadis tersebut, ada yang tidak menerima hadis tersebut. Apabila dia tidak menerima hadis tersebut, dia akan mengeluarkan pandangan dia, kerana hadis itu tak sampai pada dia. Manakala golongan yang telah sampai hadis, maka dia berhujah dengan hadis. Maka disebabkan kerana kepelbagaian riwayat yang datang, maka di situlah munculnya kepelbagaian pendapat dan juga pandangan. Yang ketiga, yang menyebabkan faktor berlakunya perbezaan pandangan, iaitu piawaian penilaian yang berbeza. Untuk menilai sesuatu hadis, ataupun untuk menilai sesuatu rawi, kadang-kadang para ulama ini mereka memiliki sedikit perbezaan. Setengah ulama dia menilai hadis ini sahih, dan ini dia punya piawaian dia. Sebahagian ulama boleh dia bawa ke hadis yang sama, dia kata hadis ini tidak sahih, dan inilah piawaian dia. Ada hujjah, ada sebab, ada pendirian yang dipegang. Maka disebabkan kerana faktor piawaian penilaian yang berbeza itulah yang menyebabkan akhirnya lahirnya aliran dan juga pandangan yang berbeza. Yang keempat, sumber ambilan hukum yang berbeza. Kita boleh kata sepakat para ulama setuju Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas adalah sumber ambilan hukum yang utama. Ini sepakat. Tapi di sana ada beberapa sumber ambilan hukum yang tidak disepakati. Sebagai ulama terima, sebagai ulama tidak terima. Contoh, pandangan Ahlul Madinah, adakah dia menjadi dalil ataupun tidak? Contoh,
perkataan sahabat, adakah menjadi dalil ataupun tidak? Sebahagian ulama kata dalil, sebahagian ulama kata tidak dalil. Uruf, yakni realiti setempat, sebahagian ulama menjadikan realiti setempat itu sebagai dalil, sebahagian ulama kata tidak. Maka disebabkan faktor-faktor ambilan hukum itulah yang berbeza, menyebabkan lahirnya perbezaan aliran dan juga pendapat. Dan juga di antara faktor kenapa berlakunya perbezaan pandangan disebabkan kerana urus setempat yang berbeza. Mana keadaan masyarakat, cara hidup mereka, budaya mereka yang berbeza dengan masyarakat setempat lain. Kadang-kadang hukum fiqh juga berbeza berdasarkan kepada urus setempat itu. Kita akan lihat. Jadi hukum dia terkesan juga berdasarkan kepada urus setempat. Maka disebabkan perbezaan itulah kadang-kadang melahirkan perbezaan pandangan. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama daripada lafaz mustarak tu. Ini apakah yang menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan itu? Contohnya kalau kita rujuk di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 228. Surah Al-Baqarah ayat 228. Kalau puan ada Al-Quran di tangan puan sekarang ni, boleh semaklah. Cuba tengok. Kita cuba buka. Saya cuba buka saya punya Quran 228 je. Surah Al-Baqarah. Saya cari sekejap. Okey, kalau tengok di sini 228. Okey, ayat 228 wal, puan nampak yang saya hijaukan ni yang saya hijau tu ayat tu. Okey, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sampai situ. Perbezaan pandangan tu pada lafaz quru. Perbezaan pandangan tu pada lafaz quru ni. Lafaz quru ni. Lafaz quru tu situ yang menjadi perbezaan pandangan. Wal mutallaqat, wanita yang diceraikan. Yatarabbasna adalah mereka menahan bi anfusihinna akan diri mereka thalathata quru, selama 3 quru. Selama 3 quru. Maka lafaz quru itu ulama berbeza pandangan. Apakah yang dimaksudkan dengan quru? Puan jelas nampak kenapa berlaku perbezaan tu? Okey, tengok. Ya, Ustaz. Boleh Okey, nampak Okey. Tengok. Dia adalah satu kalimah, satu perkataan yang mempunyai beberapa makna. Ulama berbeza pandangan. Tengok. Mazhab Syafi'i memahami lafaz quru itu dengan makna 3 kali suci. Jadi thalathata quru, 3 quru. Di sisi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i memahaminya dengan maksud 3 kali suci. 3 kali suci. Yakni setelah mandi barulah habis iddahnya. Mana bila dia suci, dia mandi, habislah iddahnya. Ataupun kalau sebelum dia mandi pun, apabila dia suci je hari tersebut, dia belum mandi, apabila suci hari tersebut, maka dia dikira habis iddah dia. Bagi wanita yang diceraikan, iddah dia 3 quru, yang 3 kali suci. Ini di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi, mereka memahami salasata quru itu dengan makna 3 kali haid. Yakni setelah datang haid kali ketiga, maka habislah iddahnya walaupun dia belum suci. Itu pandangan dari segi sudut Hanafi. Jadi Hanafi kata apabila 3 kali haid yang ketiga tu walaupun hari pertama haid, maka dia dikira telah habis iddah dia. Bila habis iddahnya, maka dia bolehlah nak kahwin ke, nak apa ke, boleh, tak ada masalah. Tapi berbeza dengan mazhab Syafi'i,
yang memahami kalimah salasata quru dengan maksud 3 kali suci. Jadi setelah suci barulah habis iddahnya. Selagi belum suci maka belum habis iddahnya. Itu maksudnya. Ini perbezaan pada sudut lafaz mushtarak. Yakni berkongsi satu lafaz yang mempunyai makna yang berbeza. So inilah di antara faktor pertama menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan dalam mazhab. Jadi dan di kalangan para ulama biasanya mereka akan dengan teguh pegang dengan pandangan mereka, kerana mereka sangat yakin pandangan mereka ini berdasarkan ilmu mereka, berdasarkan kepada kemampuan dan kemahiran mereka. Mereka merasakan bahawa pandangan mereka ini di antara pandangan yang paling hampir, paling dekat dengan Al-Quran. Maka sebab itu mereka ini tidak mudah untuk kita kata tidak mudah untuk menolak pandangan mereka walaupun di sana ada pandangan lain. Tetapi dalam masa sama mereka tidak menafikan, malahan mereka meraihkan perbezaan pandangan. Tapi di sisi mereka, mereka berpegang dengan teguh pandangan mereka tanpa mereka mengubah. Kerana mereka yakin itulah pandangan yang paling benar, pandangan yang paling tepat dari segi syarak. So ini contoh yang pertama. Ini contoh kedua. Perbezaan itu berlaku disebabkan kerana kepelbagaian riwayat. Contoh kedua berkenaan air yang dikira suci. Tengok hadis yang pertama, sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan dan tidak ada sesuatu yang boleh menajiskannya. So ini ada lafaz hadis Nabi SAW yang menyebut dalam hadis itu Nabi kata air itu suci dan tak ada satu pun yang boleh menyebabkan air itu menjadi najis. So lafaz ni satu lafaz yang umum begitu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Ada hadis kedua yang menyebut sesungguhnya air tidak menjadi najis oleh sesuatu melainkan jika ia mengubah bau, rasa dan warnanya. Ada lafaz hadis begitu, maksudnya ada syarat. Yang hadis tadi suci, melainkan sekiranya dia mengubah bau, sekiranya berubah rasa, sekiranya berubah warna, maka hilang kesuciannya. Berbeza dengan lafaz hadis yang pertama, air itu secara mutlak suci, tak ada satu pun yang boleh menajiskannya. Maka di situ kita lihat seolah-olah ada kontradik. Maka golongan yang berpegang dengan pandangan yang pertama, selama mana air tak ada satu pun yang boleh menajiskan dia. Selama mana dia itu air, maka tak ada yang boleh menajiskan dia. Walau sikit, walau banyak. Satu pandangan begitu. Manakala pandangan yang kedua, yang berpegang kepada hadis yang kedua, iaitu air itu suci, tetapi seandainya berubah pada bau, rasa dan warna, maka dia tidak menjadi suci. Hadis yang kedua ini di sisi golongan yang menganggap begitu, bagi mereka walaupun hadis ini dhaif, tetapi kerana dia memiliki sokongan daripada hadis lain, maka mereka tetap berhujah dengan hadis tersebut. Kerana dalam masalah ini mazhab Syafi'i berpegang air sekalipun banyak, akan tetapi sekiranya telah berubah bau, rasa dan warna berdasarkan hadis dhaif, kerana ia mempunyai sokongan dari hadis dhaif yang lain. Jadi kalau tengok pandangan Imam Syafi'i, kalau air itu walaupun dia banyak lebih daripada 2 kholah, tapi kalau dia berubah dari segi sudut bau, rasa dan warna, maka air itu menjadi najis. Berbeza dengan pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan bahawa sebanyak mana air itu, kalau dia walaupun dimasuki oleh najis, maka air tadi itu tidak akan menjadi najis, berdasarkan kepada hadis yang pertama tadi. So perbezaan ini berlaku disebabkan kerana ada pelbagai riwayat dengan sedikit kontradik dari segi sudut makna dan juga pelaksanaan dia. Maka datanglah para ulama cuba mengharmonikan, cuba untuk memberikan kefahaman, maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini. Ustaz, Ya. rasanya ada tak orang ikut yang hadis pertama tu? Ada pandangan lain ada? Mazhab lainnya? Ada mazhab lain, betul. Macam mazhab kita
Apabila air Tak itu berubah kan? sekali pun banyak, tapi kalau dia berubah bau, rasa dan warna, dia menjadi najis. Tapi kalau sudah berubah warna semua kali, warna, rasa, bau semua tu memang tak bersih lah Ustaz. Ya, ada. Logik pun kalau kita fikir macam Iyalah, tu kan. betul-betul. Ya, tapi dia Okey. berbeza pandangan kan, jadi tak apalah, kita raikan saja. Okey, contoh yang ketiga. Contoh ketiga iaitu piawaian. Perbezaan piawaian dalam menilai sesuatu. Hadis. Contoh ketiga, contoh hadis adalah Nabi keluar dari tandas, lalu baginda membacakan kami Al-Quran. Baginda makan bersama kami daging, dan baginda tidak menahan sedikit pun dari Al-Quran, melainkan orang berjunub. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Hadis ini adalah merupakan suatu hujjah bagi golongan yang mengatakan bahawa orang yang janabah atau orang yang berjunub ataupun orang yang dalam keadaan di hadas besar tak boleh baca Quran. Kerana dalam hadis ini sebut ketika Nabi keluar tandas, Nabi baca Quran. Maksudnya Nabi dalam keadaan hadas kecil, Nabi baca Quran. Nabi juga makan ketika Nabi dalam keadaan hadas kecil. Nabi juga tidak menahan sedikit pun daripada Al-Quran, melainkan orang tu dalam keadaan dia berjunub. Apabila berjunub, maka dia tak boleh baca Quran berdasarkan hadis inilah. Sebahagian ulama menganggap hadis ini dhaif. Sebahagian ulama menganggap hadis ini sahih. Jadi perbezaan penilaian. Sebahagian anggap ini dhaif, sebahagian anggap ini sebagai sahih. Golongan yang menganggap hadis ini dhaif berpandangan harus orang yang berjunub membaca Al-Quran. Bila orang yang kata hadis ini dhaif, dia tak pakai hadis ini, maka bagi dia orang yang berjunub ataupun orang yang dalam keadaan haid tidak ada masalah baginya untuk membaca Al-Quran. Manakala golongan yang menganggap hadis ini sebagai sahih, mereka berpandangan hadis ini menjadi bukti membaca Al-Quran bagi orang junub adalah dilarang. Datang pula sokongan dari hadis dhaif yang lain, iaitu janganlah orang haid dan orang junub itu membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi disebabkan kerana faktor perbezaan pandangan itu, faktor perbezaan piawaian penilaian satu hadis, maka menyebabkan juga berbeza pandangan. Maka sebab itu sebahagian ulama, contohnya daripada mazhab mazhab Daud Al-Zahiri, mereka berpandangan, termasuk mazhab Bukhari, mereka berpandangan orang yang dalam keadaan junub boleh baca Al-Quran, atau orang yang dalam keadaan haid boleh baca Quran. Tapi majoriti ulama daripada kalangan mazhab fiqh, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, cuma Maliki saya tak pasti, menganggap bahawa orang yang dalam keadaan junub dan juga orang dalam keadaan haid dilarang membaca Al-Quran. So ini faktor ketiga. Kita tengok faktor yang keempat yang menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan itu, iaitu berkenaan dengan ni contoh yang keempat tadi berkenaan dengan iaitu ni sumber ambilan hukum. Iaitu ada hadis Nabi tentang puasa 6. Hadis barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Majoriti ulama berpegang dengan hadis inilah, termasuk mazhab Syafi'i, Hanbali, saya ingat Hanafi pun pegang pandangan ini, yang mengatakan bahawa sunat berpuasa 6 berdasarkan hadis ini. Tetapi di sisi mazhab Maliki, mereka tidak beramalkan dengan hadis ini walaupun hadis ini sahih. Kenapa? Kerana mereka berhujjah dengan ijma' Ahlul Madinah. Ini satu dalil bagi mereka. Bagi mazhab Maliki, ijma' Ahlul Madinah adalah dalil, adalah bukti. Kenapa? Kerana mereka mendapati ulama-ulama Ahlul Madinah
ulama-ulama yang tinggal di Madinah tidak menjadikan kebiasaan bagi mereka itu puasa 6 Syawal. Imam Malik dia tidak mendapati ulama-ulama di Madinah itu mereka berpuasa 6 di Madinah. Walaupun ada hadis. Maka disebabkan kerana itu Al-Imam Malik dan juga mazhab Maliki mereka berpandangan beramal dengan puasa 6 di bulan Syawal adalah sesuatu yang harus sahaja. Jadi kalau nak buat boleh buat, tapi kalau tak buat pun tidak mengapa. Kerana apa? Kerana dia tidak menjadi sunat, berdasarkan kepada fahaman mereka bahawa ulama-ulama ahli Madinah tidak ada yang melazimi, tidak ada yang melakukan puasa 6 Syawal secara berterusan setiap tahun, tidak ada. Jadi sebabkan itulah Imam Malik berpandangan tidak disunatkan puasa 6. Berbeza dengan pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi yang mengatakan puasa 6 Syawal adalah merupakan sesuatu yang dikira sunnatun muakkadah, sunat yang sangat dituntut selepas daripada puasa Ramadan. Perbezaan pandangan itu. Contoh yang kelima. Contoh kelima ini berdasarkan kepada uruf tempat. Uruf pada sudut penggunaan bahasa, uruf pada sudut pengamalan dan sebagainya. Contoh yang kelima ini surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kita buka surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Kalimah ayat Quran ini kita buka Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Nampak ayat Quran saya ni? Saya tak nampak Quran Ustaz. Muka surat berapa itu Ustaz? Muka surat kejap. 108. 108. Sekarang tak nampak sampai ni? Tak nampak. Oh, tak nampak. Ni tengok saya masih lagi sharing. Tapi dia tak keluar. Okey, tak apa. Keluar 108 ayat 6. Ayat 6. Ada jumpa. Okey, kalau puan tengok perkataan yang kita nak bincang ni perkataan ni. Saya baca dulu ayat dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa. So perkataan tu. Perkataan lamastumun nisa. Perkataan lamastum di situ ada penggunaan dari segi sudut uruf, maknanya berbeza. Ada sudut penggunaan dari segi sudut bahasa Arab semata-mata, maksudnya juga adalah berbeza. Kita tengok perbahasan dia kejap. Okey, nampak nota saya kembali? Tak nampak Ustaz. Dia gelap je? Tak ada. Tak, dia keluar nota je. Nota ada? Nota saja. Oh, nota saja. Okay. Nota yang Ustaz share tadi tu. Okey, tak apa. Okey, keluar nota. Kalau dalam bunyi apa maksud dia tu Ustaz? Okey. Yang Ustaz baca tadi. Yang nak keseluruhan ayat atau perkataan tu saja? Perkataan tu saja. Okey, kita tengok ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Lafaz lamastumun nisa terlepas tu Okey, tengok sebahagian ulama memahami secara zahir lafaz iaitu menyentuh perempuan. Lamastumun nisa dia boleh difahami dari segi sudut bahasa Arab menyentuh perempuan. Maka ianya membatalkan wuduk. Kerana perbincangan ayat itu berkenaan dengan batal wuduk lah. Jadi kalau secara umum lafaz lamastumun nisa dengan maksud menyentuh perempuan itu membatalkan wuduk. Manakala sebahagian ulama memahami dengan makna urus setempat dengan maksud setubuh perempuan, yakni digunakan oleh sebahagian daripada orang-orang Arab. Mereka memahami apabila kalimah lamastumun nisa maksudnya bukan sentuh, tetapi ianya adalah merupakan maksudnya lebih jauh daripada itu, iaitu bersetubuh dengan perempuan. Maka sentuhan perempuan tanpa persetubuhan atau tanpa tujuan syahwat ianya tidak membatalkan wuduk. Ini satu pandangan. Jelas Kenapa boleh menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan itu?
Kalau dalam mazhab kita, sentuh perempuan atau perempuan sentuh lelaki batal wuduk. Betul tak? Ya? Ya, betul. Manakala dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, mereka mengambil pandangan yang kedua itu. Kerana mereka memahami dengan sudut uruf setempat punya penggunaan. Kerana di sisi penggunaan setempat, kalau lamastumun nisa, maksudnya bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan yang ada unsur-unsur syahwat, mukaddimah kepada persetubuhan, atau dengan maksud persetubuhan itu sendiri, barulah ianya dikira membatalkan wuduk. Tapi kalau sentuhan tanpa ada syahwat, sentuhan tanpa ada mukaddimah jimat dan sebagainya, ianya tidak membatalkan wuduk. Ini pandangan mereka. Maka sebab itulah berlakunya perbezaan pandangan. Jelas So ini di antara asas lah sebenarnya yang saya bawa. Sebenarnya kalau kita lihat perbincangan para ulama tu jauh lebih banyak lagi, yang berbincang soal rawi tak rawinya, berbincang soal hadis bagaimana menyebabkan berlakunya perbincangan di kalangan para ulama. Sebenarnya perbincangan terlalu banyak dan saya tak bawa dalam perbincangan kita kerana saya bimbang takut ianya terlalu merumitkan. Jadi saya hanya bawa asas-asas saja perbincangan dia supaya kita jelas dan tahu apakah faktor yang menyebabkan ulama-ulama ini berbeza pandangan. Jelas Yes, ya Ustaz. Okey, baik. Cuma di sisi kita sebagai orang awam, kita jangan menganggap perbezaan pandangan ini sebagai suatu bentuk perpecahan, tidak, atau sebagai suatu bentuk permusuhan, tidak. Tetapi saya berpandangan perbezaan pandangan ini sebenarnya suatu kebaikan untuk umat. Sebagai contoh, di dalam mazhab kita memakai pandangan menyentuh lelaki dan perempuan itu membatalkan wuduk. Tetapi apabila kita pergi melakukan ibadah umrah ataupun haji, untuk melaksanakan pendapat ini sangat sukar bagi kita. Kenapa? Kerana bila kita melakukan tawaf, kita melakukan sa'i, kita akan bersentuhan dengan perempuan. Terutama tawaf lah. Kalau tawaf, dia mesti kena ada wuduk ketika tawaf. Jadi kalau kita tawaf, lelaki lah yang pakai ihram tu. Macam mana? Orang lelaki yang pakai ihram tu yang lebih berkemungkinan untuk bersentuh. Betul. Jadi bila mana bersentuh, menyebabkan wuduk tu batal lah. Jadi bila wuduk batal, menyusahkan. Jadi di atas dasar itu, apabila ada pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain yang mengatakan bahawa sentuhan tanpa ada syahwat, sentuhan tanpa ada tujuan yang berunsur syahwat tidak membatalkan wuduk, maka ianya memberi satu kemudahan kepada umat Islam di dalam mengamalkan agama. Contoh yang lain, kadang-kadang kemudahan dalam masalah menyapu di atas. Ustaz, kalau kita nak tukar kita punya fahaman tu kan kita niat saja ke? Boleh saja niat, tetapi kita kena tahulah niat sajalah. Kita kata kita nak mengambil mazhab pandangan tersebut. apa-apa. Betul, kita niat. Tapi dengan syarat kita melaksanakan itulah kerana kita tahu. Bukan hanya semata-mata kita tengok orang buat, kita pun buat. Tidak, kita tahu. Contohnya ada fatwa yang mengeluarkan sebegitu, dan kita tahu memang ada pandangan ulama yang mengatakan sebegitu. Jadi kita mengikuti pandangan para ulama itu, tidak ada masalah. Atas dasar untuk mengeluarkan kita daripada masalah yang kita sedang hadapi. Itu boleh Okey, seterusnya kita tengok adab berbeza pandangan. So apabila berlaku perbezaan pandangan, maka ada beberapa perkara yang kita kena jagalah supaya perbezaan pandangan itu tidak menjadi faktor permusuhan. Kalau di Malaysia ni, kalau saya tengok, apabila berbeza je seolah-olah nak bermusuh. Betul tak? Apabila kita tak setuju dengan pendapat dia tidak setuju dengan pendapat kita, ataupun kita ni dengan dia tu memang tak sebulu, dia akan jadi seperti mana permusuhan. Termasuk soal agama, termasuk soal politik pun sama di Malaysia ni.
Maknanya kita boleh kata orang Malaysia belum sampai tahap kematangan lah di dalam berinteraksi dengan perbezaan pandangan. Sedangkan tak mungkin manusia ini boleh semua orang ni boleh memiliki pemikiran yang sama dalam memahami sesuatu perkara. Ada orang melihat satu benda, dia nampak dengan perkara yang lain. Dan ada orang yang melihat dengan satu benda, dia nampak dengan perkara yang lain. So ini lumrah kehidupan manusia. Jadi begitu juga soal fiqh. Berbeza pandangan dalam soal fiqh ini sebenarnya suatu perkara yang bersifat kemudahan jalan keluar daripada masalah. Bukan menjadi sebab dan faktor kita ini bermusuh dan berpuak-puak dan juga membentuk kita punya kumpulan masing-masing. Yang nampak berlaku hari ini begitu. Contoh kalau orang lepasan daripada Azhar contoh, dia ada puak dia. Orang yang lepasan daripada Madinah ada puak dia. Orang yang lepasan daripada Jordan ada puak dia. Pada saya ini satu perkara yang tidak sihat lah. Sebenarnya daripada keluaran mana pun tidak ada masalah. Berbeza pandangan. Orang yang keluaran Mesir ada sikit pandangan yang berbeza dengan orang keluaran Madinah. Orang yang keluaran Madinah berbeza pandangan orang keluaran Jordan. Ini biasa. Cuma di dalam perbezaan itu saling hormat menghormati, saling meraikan, dan ini sebenarnya yang dituntut dalam agama. Menyekat perbezaan tidak boleh, tetapi menghormati perbezaan itu sangat dituntut, dan meraikan pandangan yang dikeluarkan oleh pihak ulil amri sangat-sangat dituntut. Yang terutama apabila contoh sesuatu negeri mengambil pandangan satu mazhab dan dia mengeluarkan fatwa, maka kita yang berada dalam negeri tersebut wajib menghormati fatwa tersebut walaupun kita tidak sama pandangan dengan fatwa tersebut. Wajib untuk meraihkan atas dasar hormat di atas pandangan yang telah dikeluarkan. Kita tengok ada berbeza pandangan. Pertama, berbeza pandangan kerana mencari kebenaran, bukan kerana nak menegakkan kumpulan ataupun gerakan sendiri. Jadi dia kena tahulah sebab apa dia berbeza. Pertama, tujuan dia berbeza bukan kerana nak membentuk satu puak, satu entiti dia, satu kumpulan dia, bukan. Tapi tujuan berbeza kerana apa? Kerana dia melihat inilah kebenaran di sisi dia. Dan apabila kita bercakap soal kebenaran, dia tidak kira majoriti, dia tidak kira aliran perdana, dia tidak kira orang suka orang tak suka, tak. Apabila kebenaran, itulah kebenaran. Jadi satu orang yang mencari kebenaran dalam hidup dia dan dia merasakan inilah pandangan yang sesuai di sisi dia, maka dia boleh beramal dengan pandangan dia. Dan dia dalam masa yang sama dia tidak mencela perbezaan pandangan. Dalam masa yang sama dia tidak merendahkan pandangan yang lain, kerana pandangan lain juga bertujuan untuk mencari kebenaran juga, sama sebagaimana dia, cuma berbeza saja. Jelas Yes, Ustaz. Ada, saya pun tak tahu apa dipanggilnya, yang diorang sebut Wahabi. Wahabi itu mazhab ke apa, Rahman? Okey, Wahabi ni dia bukan mazhab. Wahabi ni satu gerakan dakwah yang bermula daripada Saudi, iaitu kurun ke-17, kurun ke-18, berlaku, kita boleh kata berlaku satu reformasi agama, yang mana kelompok-kelompok daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia telah melakukan gerakan besar-besaran dia untuk dakwah dan untuk menghancurkan segala bentuk-bentuk yang bersifat syirik dan juga bid'ah dan sebagainya.
dan beliau berjaya meruntuhkan satu kerajaan ketika itu, iaitu kerajaan yang dibina di bawah nama Kerajaan Bani Hashimiyah. Di sisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia merasakan bahawa kerajaan ini telah terlalu banyak berlaku korup, berlaku kerosakan yang teruk, rasuah pun banyak dan tidak adil banyak pemberian tanah kepada apa nama tu, anak beranak sahaja. Maka di atas dasar-dasar itu, maka berlakulah gerakan ini. Jadi sebenarnya gerakan ini, gerakan Wahabi ini, dia bukan mazhab, tidak. Dia adalah satu gerakan dakwah sahaja. Tapi dia punya fahaman pun berbeza kan Ustaz? Dia mazhab Hambali. Oh, dia mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Dia tidak, dia Ahlussunnah wal Jamaah, cuma dia bermazhab Hambali, dan ada sikit perbezaan dengan kita di sini. Kita bermazhab Syafi'i, dan aliran akidah kita di Malaysia ini adalah aliran akidah Asy'ariyah Maturidi. Manakala dia, aliran akidah dia adalah aliran Hanabilah. Tetapi tak pernah dengar Ustaz. Tak pernah dengar. Okay. Tetapi belum lagi pernah. Semua tu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hambali ya. Dia mazhab Hambali dan dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada masalah. Cuma apabila dibawa gerakan itu di Malaysia, dan ada sikit perbezaan, maka perbezaan itulah yang menyebabkan berlakunya ketegangan. Dan macam banyak juga beza dia kan Ustaz Wahabi ni. Banyak dengan juga beza. Kita, banyak juga beza. Dulu macam saya ada kawan suami dia Wahabi, dia kata TV pun tak ada dekat rumah. Oh, TV pun tak ada. Tak ada. Yalah. Dia kata suami dia saja yang Wahabi, dia tak. Dia tak. Dia sebenarnya, kenapa berlaku perkara ini sangat tegang? Apa faktor? Dia bukan kerana faktor perbezaan, tapi kerana faktor orang-orang agama, faktor orang-orang agama yang memainkan sentimen. Maka jadilah perkara yang asalnya boleh diharmonikan tapi menjadi tegang. Itu saja. Tapi susah kalau dia nak harmoni Ustaz, sebab berbeza pandangan, berbeza idea, fahaman kan. Itu yang faktor je lah. Tapi kalau macam Cina, India, Melayu lah. Macam mana kita nak harmoni ke, tetap juga panas. Susah sikit. Ada juga. Apabila kita tak berusaha mencari titik persamaan tu, apabila berusaha mencari titik persamaan, sebenarnya kita akan lebih cuba untuk berlapang dada. Tapi apabila kita mencari titik perbezaan, memang akan bergaduh lah. Saya kata A, dia kata B. Memang confirm tak akan baik lah. Cuba cari titik di mana kita boleh bersama, dan kita di situlah kita bergerak bersama. Itu sepatutnya lah. Yang hukum yang besar-besar sajalah yang sama tu, yang kecil-kecil tu yang tak yang sama berbeza kan. Yang kecil-kecil, betul. Benda yang sifat dia saja. Sifat yang sangat cabang, itu yang berbeza lah. Contohnya kalau Wahabi macam di Malaysia Syiah jugalah tu kan Ustaz. Apa ya? Syiah. Oh tidak, Syiah ni perbezaan yang besar pada dasar. Syiah besar ya. Dia berbeza pada sudut akidah. Syiah ni dia mazhab ke apa? Madhab, tetapi masih lagi kategori orang Islam, tetapi mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Terkeluar dah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi masih Islam. Masih Islam. Kerana kalau kita pergi buat haji atau umrah, masih kita akan jumpa orang-orang Syiah melakukan ibadat umrah dan haji di sana. Mereka masih Islam, cuma tidak memiliki akidah yang sama, dan ada dia orang ada ajaran sesat lah tu, macam tu. Di sisi kita mereka sesat. Di sisi mereka kita sesat. Jadi yalah, nak kata macam mana kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Allah. Ya. Saya Mirul. Boleh. Mirul sihat Saya Mirul. Nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Macam Syiah kan. Ya.
jadi makmum kepada imam Syiah boleh ke? Okey, kalau kita jelas dia adalah Syiah dan kita tahu dia adalah Syiah, tak boleh lah. Kenapa? Kerana pertama, kaifiat solat dia pun ada sikit perbezaan dengan kita. Betul. Jadi kalau kita tahu dia tu memang Syiah, tak boleh lah. Kerana bentuk solat pun berbeza sedikit. Malahan dari segi sudut wuduk dia pun ada berbeza dengan kita sedikit. Dan kalau kita tak tahu dan kita menganggap dia adalah Sunni macam kita, boleh je, tak ada masalah. Macam kita tengah semayang dengan dia, lepas tu kita dapat tengah semayang tu kita dapat tahu dia Syiah, kita mufarakah tu dengan dia. Boleh mufarakah, boleh. Faham Ustaz. Boleh Baik, boleh. Okey, baik. Okey, yang kedua, menghormati perbezaan pandangan kerana kesemuanya mereka berdiri dengan dalil dan hujjah. Dalam aliran-aliran mazhab fiqh, masing-masing ada pandangan, ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal, ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah. Contoh, mazhab Syafi'i, niat tu jadi rukun. Apabila kita nak salat, niat adalah rukun. Manakala mazhab Hanafi, niat tu bukan rukun. Niat tu adalah syarat sah. Berbeza situ. Jadi bila mana kita kata niat adalah rukun, maka niat itu mesti berlaku bersama dengan perbuatan nak salat. Yang ketika mana kita takbir Allahu Akbar, maka mazhab Syafi'i kata wajib berniat ketika takbir. Kenapa? Kerana dia adalah rukun, maka dia mesti berlaku di dalam salat. Manakala mazhab Hanafi, bagi dia niat itu adalah syarat sah, maka niat itu berlaku sebelum seseorang itu mendirikan salat. Ketika dia nak salat, dia niat dalam hati, sekarang nak sembahyang fardu maghrib, kemudian baru takbir Allahu Akbar. Dan ketika dia takbir Allahu Akbar itu tidak perlu niat. Ni di sisi Hanafi. Jadi perbezaan pandangan. Jadi masing-masing berbeza ini, adakah saja-saja tak dengan hujjah dan dalil? Dengan hujjah dan dalil. Bagi mereka Hanafi, niat dia adalah perkara-perkara yang termasuk dalam konteks sah dan juga batal, ataupun syarat sah dan juga syarat perkara yang boleh membatalkan salat. Manakala di sisi mazhab kita menganggap niat adalah sebahagian daripada rukun, yakni sesuatu yang terlibat dalam perbuatan di dalam solat itu sendiri. Jadi berbeza. Termasuk jugalah dalam perkara-perkara lain, contohnya nak mandi junub, mandi wajib kan. Kalau di sisi kita, ketika nak siramkan air itu kita niat untuk mandi. Manakala di sisi mazhab Hanafi, berniat sebelum mandi tu, sebelum mandi dah niat, kemudian baru mandi. Jadi berbeza kerana dia menganggap sebagai syarat sah. Dan ketika mana mereka berbeza ini, mereka berdiri di atas dalil dan juga hujjah, bukan saja-saja. Yang ketiga, setiap perbezaan hendaklah ditegakkan dengan dalil yang mu'tabar. Yakni setiap ulama mazhab ini ketika mana mereka mengeluarkan pendapat mereka, mereka akan menggunakan dalil yang mu'tabar. Maksudnya dalil yang mu'tabar, dalil yang diakui sah. Bukan tah mana-mana berita cabuk mari mana jadikan sebagai hujjah dalam pendalilan, tidak boleh. Apakah dia dalil yang mu'tabar? Dalil yang mu'tabar yang asal 4: Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Di samping itu ada dalil-dalil lain seperti contohnya istihsan, sesuatu yang dianggap baik, seperti uruf, seperti ijma' ahlul Madinah, seperti perkataan sahabat atau fatwa sahabat. Antara lain istishab, antara lain istiqra' di sisi mazhab Syafi'i. Jadi ini semua dalil-dalil mu'tabar. Maka dalil-dalil mu'tabar ini digunakan di dalam hujjah mereka. Walaupun di sisi mazhab lain mereka tidak menganggap itu sebagai dalil, tapi mereka respect dan akui ianya adalah dalil di sisi mereka. Maka ini dipanggil dalil yang mu'tabar. Contoh kalau kita nak guna, contohlah kalau kita nak berhujjah,
kita nak bawa pandangan dalam hujah kita, mestilah bawa pandangan yang diakui. Contoh, orang tanya kita, kenapa kamu buat begini? Kita kata ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka semua orang akui Imam Nawawi adalah tokoh, tak ada orang boleh nafikan. Tapi kalau kita kata, orang tanya kita, kenapa kamu berlaku begini? Saya pun kata, kerana ini dilakukan oleh guru saya. Guru saya itu tidak muktabar, tak ada orang kenal pun guru saya, yang kenal saya saja. Jadi dia bukan dalil yang muktabar. Tetapi apabila kita bawa tokoh yang dikenali, yang diakui oleh semua mazhab, semua mazhab akui dia adalah tokoh, walaupun berbeza pandangan tidak mengapa, tapi mazhab lain mengakui dia adalah tokoh, dia adalah mujtahid, dia adalah ulama yang besar. Maka bila kita kata kita beramal ini kata Imam, kerana Imam Nawawi kata begini, kami beramal begini kerana Ibnu Hajar kata begini, maka ini dipanggil sebagai dalil yang muktabar. Jadi ketika mana kita berhujjah, mestilah berhujjah dengan dalil yang muktabar. Hujjah tanpa dalil muktabar dikira hujjah yang ditolak. Kemudian tidak memaksa orang lain untuk menerima hujjah dan pendapat kita. Bila kita memberi satu pandangan, maka tak boleh paksa orang lain untuk ikut kita. Dia mungkin ada pandangan dia, kita ada pandangan kita, maka kita kena raikanlah. Dan perbezaan pandangan tidak menjadikan ia sebagai alasan untuk perpecahan dan juga permusuhan. Hakikatnya perbezaan dalam fiqh adalah merupakan jalan keluar kepada masalah umat. Jadi boleh berbeza, jangan bermusuhan. Boleh berbeza, jangan berpecah belah. Orang Islam sebenarnya berbeza adalah merupakan jalan keluar daripada permasalahan. Bukan perbezaan itu menyebabkan orang Islam ini menjadi pecah belah. Okey, habis di situ. Kemudian kita tengok kepada sedikit perbincangan jenis hukum syarak. Hukum syarak ni terdapat beberapa hukum yang telah dipecahkan oleh para ulama. Kalau kita baca dalam hadis dalam Quran tak akan jumpalah hukum ni. Hukum ni diformulakan oleh para ulama. Ulama yang tengok, apabila ulama baca Quran, ulama baca hadis, daripada Quran dan hadis itu dikeluarkan hukum. Maka ulama mengklasifikasikan hukum ni sebagai fardu ain, hukum ni sebagai fardu kifayah, hukum ni sebagai sunat. Bila kita belajar dalam ilmu usulul fiqhi, kita akan belajarlah perkara-perkara ini, iaitu bagaimana ulama itu menyaring dalil-dalil daripada Quran dan hadis, dan mereka mengklasifikasikan apa yang datang daripada Quran itu, ayat ini fardu ain, ayat ini fardu kifayah, ayat ini wajib, ayat ini sunat. Ini semua ulama telah mengklasifikasikan. Maka daripada klasifikasi inilah maka terbitnya jenis-jenis hukum syarak. Pertama, fardu ain. Fardu ain ni apa? Jadi kewajipan ke atas setiap individu. Jadi apabila kita kata fardu ain, semua orang kena buat, semua orang tak terlepas. Apabila dia Islam, apabila dia mukallaf, maka semua orang kena buat. Contoh, salat 5 waktu, fardu ain. Puasa bulan Ramadan, fardu ain. Contoh, zakat, apabila dia cukup nisab haul, dia orang kaya, maka fardu ain untuk dia. Jadi setiap hukum yang melibatkan individu dipanggil sebagai fardu ain. Manakala fardu kifayah ialah suatu kewajipan ke atas kumpulan umat Islam, maka sebahagian umat Islam mengerjakannya, maka baki umat Islam lain terlepas dari kewajipan. Jadi sifat dia kifayah. Kifayah maksudnya satu orang buat atau satu kumpulan telah buat, maka sekumpulan lain telah selamat daripada kewajipan, tak berdosa. Fardu kifayah. Contoh fardu kifayah di sisi mazhab Syafi'i, salat berjemaah. Fardu kifayah pengurusan jenazah. Fardu kifayah salat ke atas jenazah. Fardu kifayah perang ke atas musuh-musuh Islam. Apabila pemerintah memerintahkan kita untuk keluar daripada negara, pergi ke satu negara untuk memerangi, maka hukum di sini fardu kifayah. Dan beberapa hukum yang lain lah. Wajib, iaitu satu hukum yang mana seseorang itu kerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Jadi fardu ain dan wajib ini seakan-akan sama lah.
Cuma berbeza di situ dari segi sudut sunat pula. Jadi fardu ain ni kewajipan secara ain, secara individu, dan dari segi sudut makna wajib dan fardu ain seakan-akan sama. Iaitu satu orang yang buat dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Lawan kepada wajib iaitu sunat, ataupun dalam istilah lain dia panggil mandub, ada dalam istilah lain dia panggil sebagai mustahab. Jadi tiga-tiga ni sama makna. Apa dia? Iaitu mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Kemudian makruh, mengerjakannya tidak berdosa, meninggalkannya dapat pahala. Dan satu lagi hukum, harus mengerja dan meninggalkannya tiada dosa dan pahala. So 5 hukum ini iaitu wajib, sunat, makruh, harus, satu lagi fardu ain lah. Maka 5 hukum ni adalah merupakan hukum-hukum syarak yang diterbitkan oleh para ulama ketika mana mereka membaca Quran dan hadis, dan daripada lafaz-lafaz daripada Quran itu mereka fahami inilah kehendak daripada Quran. Ada hukum fardu ain, ada hukum fardu kifayah, ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum harus dan sebagainya. Okey. Kalau ada sebarang bertanya boleh tanyalah. Kita tengok hukum taklid dan juga talfiq mazhab. Apa hukum kita bertaklid dengan mazhab, sesuatu mazhab? Yang ini kita bertaklid dengan mazhab Syafi'i, kita bertaklid dengan mazhab Hanafi, kita bertaklid dengan mazhab Maliki, kita bertaklid dengan mazhab Hambali. Apa hukum? Tengok dulu, apakah itu taklid? Taklid itu menerima sesuatu pendapat tanpa mengetahui alasan dan hujjah. Ini taklid. Kalau kita kata taklid mazhab, kita menerima sesuatu pendapat dalam mazhab tersebut tanpa kita mengetahui pun alasan dan hujjah dalam mazhab tersebut. Itu maksud taklid mazhab. Boleh ke tak boleh? Apakah hukumnya? Hukumnya harus bagi orang awam untuk menerima sesuatu pendapat yang dikeluarkan oleh para imam dan para mufti tanpa mengetahui sesuatu alasan dan juga hujjah. Bagi orang awam tidak ada masalah. Dia boleh ikut. Kalau dia tu tidak beriltizam dengan sesuatu mazhab, dia ambil je pandangan mufti negara dia, dia ambil je pandangan mufti negeri dia, maka itu sudah menjadi cukup bagi dia. Atau kalau dia beriltizam dengan satu mazhab, maka dia ambillah segala fatwa-fatwa yang datang daripada mazhab tersebut. Contoh macam kita Malaysia, kita pakai mazhab Syafi'i, maka beriltizam, iaitu berterusan dengan sungguh-sungguh melaksanakan mazhab Syafi'i. Kalau dia itu mazhab Hambali, beriltizam dengan mazhab Hambali. Dia mazhab Hanafi, beriltizam dengan mazhab Hanafi dan sebagainya. Tidak ada masalah. Hukumnya adalah harus. Manakala bagi orang yang memiliki kemampuan, atau satu orang yang alim, satu orang ulama, maka untuknya wajib untuk dia mengetahui hujjah dan alasan sebelum dia menerima sesuatu pendapat. Untuk orang alim, untuk para ulama, wajib bagi dia untuk mengetahui hujjah dan juga alasan sebelum dia menerima sesuatu pendapat. Dia tak boleh dia panggil tangkap muat, tak boleh, kerana dia ulama. Ulama dia tak boleh tangkap muat. Ulama dia memang kena lihat apakah hujjah, apakah dalil, apakah alasan. Maka setelah dia tahu hujjah dan dalil dan dia tahu itulah kebenaran, maka ketika itu dia boleh beramal, mengambil pendapat sesuatu para imam. Bagi orang awam tidak mengapa, kerana orang awam tidak ada kemampuan untuk meneliti hujjah, orang awam tidak memiliki kemampuan untuk meneliti dalil, orang awam tidak memiliki kemampuan untuk membuat bandingan hukum dan sebagainya. Maka sebab itu untuk orang awam harus saja dia menerima pandangan mana-mana para imam dan dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan dia. Bagi ulama tidak boleh. Dia wajib atas dia untuk meneliti dan melihat hujjah dan juga alasan sebelum dia menerima sesuatu pandangan imam. Okey. Apakah itu talfiq mazhab?
Talfiq mazhab iaitu menggabungkan atau mencantumkan beberapa pandangan hukum dari mazhab yang berbeza untuk satu masalah yang sama. Jadi satu orang dia ambil pandangan Hanafi, ambil pandangan Syafi'i, gabung sekali dalam satu masalah. Boleh ke tak boleh? Tengok. Apakah hukum sekiranya menggabungkan beberapa pandangan mazhab dalam satu masalah agama kerana kemudahan, kerana mencari kemudahan menurut syahwat. Tujuannya kerana nak cari mudah yang sesuai dengan nafsu dan syahwat. Maka ianya dilarang dan akan merosakkan agama. Ianya dilarang dan agama akan dirosak. Dicampur adukkan semua. Pandangan ini contoh dalam masalah nikah kahwin. Dalam mazhab Hanafi tidak memerlukan wali untuk kahwin. Tidak disyaratkan ada wali, tidak disyaratkan ada saksi. Manakala dalam mazhab Syafi'i kena ada wali, kena ada saksi nak berkahwin. Jadi dalam masalah nikah dia ambil pandangan Hanafi. Ya, ni dia nak kahwin dengan perempuan tu, dia tak nak pakai wali. Kenapa? Kerana perempuan tu bapa dia tak setuju ke, dia kata tak apalah kalau ni dia pakai mazhab Hanafi tanpa wali. Dan juga tanpa saksi. Bolehkah semata-mata begitu? Tidak boleh. Ini dia kata mengambil hukum kerana menurut syahwat. Dia tak kena. Dia boleh merosakkan agama. Jadi dalam masalah sebegitu, terutama masalah yang melibatkan faraj, dia kena lebih ketat sedikit dan tidak boleh bermudah-mudah menggabungkan pandangan atau mengambil pandangan di atas dasar nak bermudah-mudah soal agama. Tidak boleh. Manakala sekiranya ia menggabungkan beberapa pandangan mazhab dalam satu masalah agama kerana berdasarkan dalil yang lebih kuat, maka ini dibenarkan, khususnya ini untuk penuntut ilmu dan orang alim. Maksudnya apabila orang alim itu melihat pandangan mazhab Syafi'i begini, maka ini dalil dia. Pandangan mazhab Hanafi, ini dalil dia. Pandangan mazhab Hambali, ini dalil dia. Pandangan mazhab Maliki, ini dalil dia. Maka ketika mana dia beramal, dia melihat kepada dalil yang lebih kuat berdasarkan ilmu yang dia ada, dia merasakan pandangan itu lebih kuat berdasarkan kepada ilmu yang dia ada, maka dia boleh memilih pandangan-pandangan mazhab lain ketika dia beramal. Kalau ini talfiq sebegini dibenarkan. Kenapa? Kerana dia melihat kepada dalil, bukan melihat kepada syahwat dan keuntungan yang diperolehi daripada perbezaan pandangan tu. Jelas Ya Ustaz. Okey, baik, insyaAllah. Okey, habis di situ. Kita tengok pula bolehkah beramal dengan hadis dhaif. Okey, hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati syarat hadis sahih. Hadis ni dia ada 3 kategori, ada 4 kategori lah. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu. 4 kategori. Hadis yang boleh kita berhujjah, menjadikan sebagai bukti dan dalil, hadis sahih dan juga hadis hasan. Maka di sini ada perbincangan, boleh tak kita guna hadis dhaif? Hadis palsu tu automatik dah ditolak. Hadis dhaif boleh tak kita beramal dengan dia? Maka ulama berpandangan hadis dhaif ialah hadis yang tidak menepati syarat hadis sahih. Majoriti para ulama hadis dan fiqh menerima hadis dhaif dalam perkara fadilat amal, dalam perkara memotivasikan orang, dan dalam perkara ancaman neraka. Boleh pakai hadis dhaif dalam perkara tersebut. Manakala sepakat para ulama tidak beramal dengan hadis dhaif dalam perkara hukum hakam, terutama dalam perkara akidah, halal haram dan seumpamanya. Ini boleh kata sepakat para ulama tidak berhujjah, tidak menjadikan hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara tersebut, kerana mungkin akan merosakkan agama lah, kerana berhujjah dengan hadis yang tidak kukuh. Kerana yang kukuh hanya hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis dhaif yang diterima dalam penetapan dan pengamalan adalah hadis dhaif yang memiliki sokongan dan dukungan hadis lain yang lebih kuat dan sahih.
Jadi kalau ada hadis daif, ada sokongan hadis lain yang lebih kuat, maka hadis daif tadi bolehlah beramal dengan dia. Kalau tidak, maka cukuplah dia dalam perkara fadilah amal, motivasi dan juga ancaman. Itu saja. Habis kat situ, kemudian tengok fiqh semasa dan isu kontemporari. Untuk fiqh semasa dan isu kontemporari setempat, panduan hukum hendaklah merujuk kepada fatwa semasa yang dikeluarkan oleh mufti tempatan. Jadi apa sahaja isu-isu terbaru dalam masalah fiqh, isu-isu kontemporari lah yang ada di negara kita ke, di negeri kita ke, maka rujukan kita ialah mufti kita, mufti masing-masing. Saya duduk Selangor, maka mufti Selangor lah menjadi rujukan saya. Tuan duduk di Perak, mufti Perak lah menjadi rujukan. Puan duduk di duduk di Sabah, maka mufti Sabah lah yang menjadi rujukan. Kenapa? Kerana uruf pun tidak sama. Uruf tidak sama, keadaan tidak sama. Contohnya di Sabah boleh memberikan daging korban kepada orang yang bukan Islam. Kenapa? Kerana uruf orang-orang Sabah, kadang-kadang yang bukan Islam pun adalah saudara mara dia. Betul tak, Puan Rasina? Betul. Jadi di atas dasar itu, fatwa ataupun mufti dan AJK mufti di Sabah, mereka berpandangan orang-orang bukan Islam yang merupakan saudara kepada orang Islam itu dikira sebagai mu'allaf. Mu'allaf ni maksudnya apa? Mu'allaf ni maksudnya orang yang hatinya berjinak-jinak kepada Islam. Maka di atas dasar itu, Jabatan Mufti Sabah membenarkan memberikan daging korban kepada orang-orang Sabah. Kalau kita rujuk fatwa di Selangor atau di negeri lain di Semenanjung, tidak boleh berikan daging korban kepada orang bukan Islam, tak boleh. Kenapa? Kerana uruf di Semenanjung mungkin berbeza dengan uruf di Sabah. Realiti di Sabah tu tak sama. Kerana saudara mara yang sangat hampir, kadang-kadang mungkin mak ayah, dia Islam, mak ayah dia tidak Islam. Atau mak ayah dia Islam, anak dia tidak Islam. Betul tak, Puan Rasina? Ini berlaku kan? Ada anak Islam, mak ayah tak Islam. Tapi biasanya kalau mak ayah Islam, anak tu Islam lah. Biasa anak Islam lah. Biasa anak Islam. Jarang pula yang bukan Islam. Oh, jarang ya? Tak pernah dengar pula. Tak pernah dengar ya? Okey. Betul-betul lah. Yang biasanya bapa tidak Islam, mak tak Islam, anak tu Islam. Kan? Betul. Yang tu ramai sebab kahwin campur kan? Kahwin campur. Okey, baik. Jadi atas dasar itulah fatwa Sabah dia keluarkan begitulah, jadi berbeza. Termasuk juga soal zakat. Ada juga perbincangan di situ soal zakat. Saya tak ingat fatwa negeri mana yang mengharuskan zakat itu diberikan kepada orang bukan Islam. Atas dasar tadi itulah, atas dasar faktor melihat kepada keakraban bukan Islam itu kepada keluarga dia yang ada Islam. Maka atas dasar itu juga sebahagian daripada fatwa membenarkan. Jadi kan melihat kepada realiti setempat. Maka sebab itu, apa saja isu semasa, contemporary, rujukan tu tidak boleh semata-mata kita membaca kitab fiqh. Kalau kita baca kitab fiqh, kadang-kadang dia sangat beku, dia sangat mati dengan apa yang ada dalam kitab, sehingga dia tidak memiliki satu pandangan yang luas. Jadi ini sangat sukar. Jadi sangat berhajat isu-isu contemporary merujuk kepada fatwa-fatwa semasa, melihat kepada pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh mufti-mufti setempat yang semasa, maka barulah dia akan menyelesaikan masalah. Gitu nah. Semata-mata rujukan kitab fiqh tidak boleh. Kitab fiqh sebagai pengajian boleh, tapi dari sudut pengamalan semasa memang kena merujuk kepada fatwa. Contoh, kalau kita mengaji kitab fiqh di Malaysia, kita akan pakai matan Abi Suja. Tapi kalau kita baca dalam kitab matan Abi Suja, apabila kita bincang soal memberikan zakat fitrah, dia akan sebut makanan ruji. Dia tak mungkin makanan ruji itu boleh diamalkan di Malaysia ketika mana kita bagi zakat fitrah.
Maka di situlah pentingnya institusi fatwa yang memfatwakan pengeluaran zakat fitrah adalah dengan cara memberikan nilai, iaitu nilai daripada makanan ruji sebanyak berapa gram itu, maka ditukarkan dengan nilai mata wang dengan nilai macam Semenanjung RM7. Kalau di di Sabah itu hari berapa ringgit? RM7 juga kan? Oh ya. Sama. Jadi atas nilai. Jadi kalau kita baca kitab fiqh, tak ada sebut tu. Dia akan sebut makanan ruji. Jadi kalau kita beras, beri zakat dalam bentuk beras. Kalau makanan ruji kita gandum, beri zakat dalam bentuk gandum. Maka kitab fiqh sebagai bentuk pengajian, tapi dari segi sudut pengamalan, implementation, contemporary, memang kena merujuk kepada fatwa setempat. Yang kedua, jangan merujuk mufti luar negara dan dijadikan pengamalan setempat kerana realiti semasa adalah berbeza. Ini pun satu juga masalah yang berlaku. Orang mengaji di Mesir, dia bawa balik pandangan di Mesir. Tidak boleh. Orang mengaji di Saudi, dia bawa balik pandangan di Saudi. Pun tidak boleh. Dia mengaji di Morocco, Maghribi, dia bawa balik pandangan orang Morocco. Tidak boleh. Mengaji satu hal dalam kitab, tapi apabila dia balik di Malaysia, dia kena melihat fiqh di Malaysia macam mana. Maka pandangan, pendapat, keputusan hukum melihat kepada keadaan setempat. Kerana apabila kita membawa pandangan luar, maka akan berlaku pertelagahan, akan berlaku perbezaan yang besar, akan berlaku pergaduhan dan sebagainya. Maka ini tidak sesuai. Contoh, fiqh di Malaysia dan fiqh di Pakistan, ianya berbeza, tak sama. Maka hukum yang berjalan di Malaysia dan Pakistan juga tidak akan sama. Jadi pengamalan dia mesti melihat kepada apa yang diputuskan oleh masyarakat setempat. Jelas kat situ nah. Jadi kadang yang menjadi faktor berlaku perpecahan di Malaysia dan sebagainya. Contoh kalau di Malaysia dulu ada kaum muda dan kaum tua. Faktornya ialah membawa pandangan luar ke dalam negara. Itu yang menyebabkan berlakunya perbezaan itu. Ataupun dia membawa fahaman gerakan revolusi yang ada di luar ke dalam Malaysia. Jadi orang Malaysia kurang gemar dengan revolusi, orang Malaysia kurang gemar dengan pembaharuan, orang Malaysia dulu kurang gemar dengan perkara-perkara sedemikian. Apabila dia berdatang dengan bawa satu bentuk yang bertentangan dengan apa yang dia amalkan di Malaysia, maka akan berlaku tegang dan juga pertentangan. So ini tak betul lah, kurang tepat. Kerana yang dibawa tu bukan soal agama, dia bawa tu hanya perbezaan saja. Jadi perbezaan itu tidak ada amal pun, tidak mengapa. Kalau dibawa tu, contoh di Malaysia tak amal agama, datang luar bawa agama, tu cerita lain. Ini hanya perbezaan. Di Malaysia sudah amal agama, di luar negara pun amal agama, cuma ada perbezaan. Maka membawa apa yang berbeza di luar negara ke dalam negara, ini menyebabkan berlakunya ketegangan. Maka ini situasi itu tidak sesuai lah. Jelas kat situ? Ustaz, Ya. nak tanya sikit Ya, boleh. Macam saya duduk di Kedah. Okey. So apabila saya pindah ke Selangor, fatwa daripada kerajaan di Selangor, fatwa pada Mufti Selangor. Jadi kalau macam abang duduk di Selangor, maka fatwa yang menjadi rujukan fatwa di Selangor lah. Kalau kita duduk di Kedah, fatwa di Kedah. Kerana saya tengok fatwa Selangor kadang-kadang ada sikit perbezaan beberapa sudut lah. Ada beberapa perkara yang kadang berbeza. Jadi di mana kita tinggal, maka di situ lah fatwa yang kita pakai. Dari segi sudut ilmu cerita lain lah. Kita boleh membaca fatwa Selangor, boleh membaca fatwa wilayah dan sebagainya. Dari segi sudut ilmu tidak ada masalah. Tapi dari segi sudut pengamalan setempat lah. Itu. Baik. Okey, baik. Habis kat situ. Kemudian kita tengok maqasid syariah. Maqasid syariah ni apa? Iaitu tujuan syariat. Tujuan syariat. Iaitu tujuan syariat adalah untuk mencapai ridha Allah dengan menerapkan syariah dan fiqh Islam di dalam masyarakat, dan juga untuk mencapai kepentingan yang melibatkan hak manusia. Jadi secara asasnya
tujuan syariat itu pertama, apabila kita mengamalkan syariat, Allah ridha. Kedua, apabila kita mengamalkan syariat, agama ataupun fiqh diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, apabila kita mengamalkan syariat, segala bentuk syariat itu tercapailah segala bentuk kepentingan-kepentingan yang melibatkan hak manusia. Yang ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu hukum tadi, itulah hukum yang Allah Ta'ala paling ridha. Hukum tadi adalah untuk diterapkan dalam masyarakat, dan hukum tadi juga adalah merupakan hukum yang akan menyelesaikan, atau hukum tadi yang akan menyebabkan hak-hak manusia tadi diberikan dengan sepenuhnya. Tetapi apabila kita meninggalkan syariah, maka kadang-kadang banyak kepincangan dan banyak hak manusia lain yang tidak ditunaikan. Kenapa? Kerana meninggalkan sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita lihat contoh soal pemberian harta faraid. Pemberian harta faraid, pemberian cara faraid, cara faraid adalah cara yang paling Allah ridha, dan Allah nak dia diterapkan dalam masyarakat. Dan apabila kita mengamalkan faraid, setiap orang akan mendapatkan hak dia. Kerana Allah Ta'ala ketika mana menetapkan hukum 1/3 ke, 1/2 ke, 1/4 ke, 1/6 ke, 1/8 tu, Allah yang tetapkan dengan kebijaksanaan dia. Apabila kita mengabaikan faraid dan kita membahagikan dengan cara akal kita, kita kata nak bagi sama rata, maka pembahagian sama rata itu sebenarnya menyebabkan ada hak orang lain yang telah terabai. Kenapa? Kerana kita tidak tahu mana yang lebih utama, mana yang lebih patut, siapa yang lebih berhak. Dari segi sudut akal kita tak mampu mencakupi semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menetapkan satu hukum, dia menetapkan dengan kebijaksanaan dia. Dia tahu siapa yang patut dan layak dengan 1/4, 1/8, setengah dan sebagainya. Maka penunaian atau pelaksanaan syariat itu adalah suatu yang menyebabkan maslahah dan juga hak manusia itu tertunai. Itu maksudnya. Kita tengok ta'rif maqasid syariah. Maqasid syariah adalah makna-makna, hikmah-hikmah dan seumpamanya, sama ada secara umum atau khusus, yang diraihkan oleh syarak ketika mensyariatkan suatu hukum demi merealisasikan maslahat hamba. Kata Dr. Muhammad Sa'ad Al-Ayyubi, dia kata maqasid syariah ialah suatu hukum yang di dalamnya ada hikmah yang tersembunyi. Itu maksud dia nak beritahu. Jadi satu hukum syariat, apa saja hukum syariat yang Allah Ta'ala perintah untuk kita laksanakan, di dalamnya ada makna-makna yang tersirat, ada hikmah-hikmah yang tersirat, yang mana kalau dilaksanakan dengan secara iltizam, sungguh-sungguh buat, maka maslahat hamba dapat direalisasikan. Hari ini banyak hak hamba diabaikan. Contoh, dalam Islam, satu orang dibunuh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan hak kepada waris untuk tentukan hukuman macam mana. Kalau undang-undang bukan undang-undang Malaysia, yang memutuskan adalah mahkamah. Contohnya mahkamah dah kata dah sabit orang ni bersalah, maka mahkamah berjatuh hukuman 10 tahun penjara ke, 20 tahun penjara ke. Tapi di sisi Islam tidak. Di sisi Islam, apabila mahkamah telah sabitkan memang dia adalah pembunuh yang benar berdasarkan hujjah, maka mahkamah akan serahkan kepada waris bagaimanakah hukuman yang dah dilaksanakan. Jadi ada 3 pilihan. Pertama, hukum qisas. Kedua, ambil diat atau berdenda. Ketiga, maafkan. Mana pilihan dia nak ambil? Jadi waris yang akan tentukan, kerana yang menghadapi masalah, yang menghadapi kesusahan adalah waris. Kerana yang dibunuh itu keluarga dia yang susah hati. Maka Islam memberikan hak kepada waris. Waris boleh putuskan, kami nak qisas, kami nak dia dibunuh, maka hukuman bunuh dijatuhkan. Atau dia kata, waris kata kami tak nak hukum bunuh pada dia, kami nak maafkan dia, tetapi kami nak ambil diat, dia kena bayar pada kami 100 ekor unta. Maka wajiblah si pembunuh tadi bayar 100 ekor unta, tapi dia tidak dibunuh.
dia dibebaskan. Ataupun waris boleh kata tak apalah, saya tak nak jatuhkan hukuman bunuh pada dia, saya pun tak nak ambil denda daripada dia, dia adalah orang Islam sama macam saya nak maafkan dia sahaja, pun boleh diambil keputusan oleh waris. Maka ini hak yang diberikan oleh syariat kepada waris si mati. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara tujuan syariat. Kadang-kadang orang tak nampak hikmah di sebaliknya, tapi sebenarnya di sebalik tujuan syariat itu tersembunyi suatu hikmah yang besar yang tertunai segala hak-hak manusia. Okey, tak apa tu. Kita tengok ta'rif maqasid syariah di sisi Imam Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ta'rif maqasid syariah adalah menjaga maksud ataupun tujuan syarak. Terdapat 5 tujuan syarak bagi makhluk, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud untuk menjaga kelima-lima asas ini merupakan maslahah, dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah pula juga merupakan maslahah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, dia kata tujuan maqasid syariah ialah nak jaga lima maslahah manusia yang utama. Apa dia? Nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga akal, nak jaga keturunan, nak jaga harta manusia. Ini tujuan Allah turunkan syariat, kerana nak jaga kelima-lima ni. Kelima-lima ni adalah merupakan asas kepada masalah, asas kepada kepentingan manusia. Kalau 5 ni rosak, maka berlakulah kerosakan. Mafsadah ni kerosakan. Apabila berlakunya kerosakan kepada 5 ini, rosak agama, rosak nyawa, rosak akal, keturunan dan harta, maka berlakulah kerosakan. Maka agama datang nak memastikan tidak berlaku kerosakan dan kepentingan manusia dapat dijaga. So inilah tujuan syariat. Okey. Jelas kat situ? Walaupun guna bahasa macam bahasa agak tinggi sikit, saya rasa boleh faham kot penjelasan saya. Boleh faham? Boleh. Boleh Alhamdulillah. Boleh. Okey. Tengok pembahagian maqasid syariah. Pembahagian kepada masalah manusia terbagi pada 3. Keadaan masalah tadi nak jaga agama, nyawa, akal, keturunan, harta tadi, dia terbahagi kepada 3 status ataupun 3 tahap. Pertama daruriyat, kedua hajiat, ketiga tahsiniyat. Tengok takrifan dia dulu. Daruriyat macam mana? Iaitu segala perkara asas yang mesti ada demi menegakkan kehidupan agama dan dunia. Jika ia tidak wujud, maka rosaklah urusan manusia sama ada di dunia maupun akhirat. Maksudnya daruriyat ni sesuatu yang kena ada. Kalau tak ada, habis kita. Contoh, soal agama, apa dia daruriyat? Salat, iman, perkara yang fardu, perkara yang wajib, perkara yang bersifat fardu ain, maka dia adalah daruriyat. Maka syariat datang untuk menjaga perkara-perkara ini supaya kena ada. Kalau soal keduniaan, apakah yang bersifat daruriyat? Iaitu nyawa, iaitu kehidupan dia, makan dia, minum dia, pakaian untuk menutup aurat dia. Ini semua yang bersifat keduniaan, yang bersifat daruriyat. Manakala hajiat pula macam mana? Hajiat adalah perkara yang diperlukan oleh manusia bagi memberikan kemudahan kepadanya dan menghilangkan kesukaran. Ketiadaan perkara hajiat tidak membawa kepincangan dalam hidup manusia sebagaimana daruriyat, namun ia membawa sedikit kesukaran kepada kehidupan manusia. Nanti kita akan tengok perbahasan. Saya akan bagi contoh. Manakala tahsiniyat pula adalah perkara yang menyempurnakan dan mencantikkan urusan manusia. Ketiadaan perkara tahsiniyat tidak membawa kesukaran kepada manusia, tetapi keberadaannya akan membuatkan kehidupan manusia lebih sempurna. So kita tengok macam mana cara kita macam mana agama meletakkan susunan dia. Tengok 5 asas masalah
jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Tengok, saya bagi contoh kat bawah ni, contoh menjaga agama. Kalau daruriyat dia apa? Iaitu wajib solat 5 waktu. Maka Islam menetapkan setiap orang tu wajib solat 5 waktu. Kalau tak ada, kalau dia mati, dia kena azab, kena bakar. Maka daruriyat tu, kewajipan tu kena ada. Kalau soal kalau hajiat, tahap hajiat, macam mana nak menjaga agama dalam diri dia, iaitu dengan dia mengadakan kelas-kelas pengajian. Mengadakan kelas pengajian itu satu bentuk keperluan untuk membina ilmu, pengetahuan, terutama soal fardu ain, soal fardu kifayah dan sebagainya. Manakala tahsiniat pula macam mana? Tahsiniat itu sesuatu yang kalau ada bagus, kalau tak ada pun tak apa. Itu contoh kita mengadakan sambutan program keagamaan. Jadi sambutan program keagamaan kita kata lebih kepada tahsiniat, untuk kelihatan cantik, kelihatan elok, kelihatan nampak adalah sesuatu yang hebat. Maka mengadakan program keagamaan ini adalah merupakan satu bentuk tahsiniat. Patut ada, elok, cantik. Tetapi yang paling penting ialah hajiat dan juga daruriyat. Orang Islam mesti solat, orang Islam mesti menjaga segala perkara yang wajib, dan dalam masa sama dia kena ada hadir kelas-kelas pengajian untuk membina ilmu dan pengetahuan dia, supaya di dalam dia melaksanakan perkara yang daruriyat dia tidak salah. Dia kena belajar fiqh solat supaya solat dia betul. Dia kena belajar akidah yang betul supaya ketika mana dia berakidah dengan akidah yang benar. Dia kena belajar untuk Quran, untuk membetulkan bacaan ni supaya betul bacaan Fatihah dalam solat dia. Ini adalah hajiat. Manakala tahsiniat ni perkara yang bersifat program, perkara yang bersifat untuk kelihatan lebih cantik. Kalau masjid, kalau kita ambil contoh masjid, mengadakan masjid adalah daruriyat. Kemudian membesarkan masjid adalah hajiat. Manakala mencantikkan masjid adalah tahsiniat. Boleh faham? Ya, faham Ustaz. Okey, baik. Ustaz, katanya macam kita punya pekerjaan kita ni kan, dia dalam konteks pekerjaan ni dia salah satu di bawah daruriyat. Dia ni ataupun semua sekali kena melibatkan semua darurat hajiat tahsiniat ni. Dia kalau asal pekerjaan tu daruriyat lah. Daruriyat lah. Kemudian kalau daruriyat ni untuk melepaskan kita daripada kelaparan, maka setakat pendapatan yang ada yang boleh melepaskan kita daripada kelaparan tu daruriyat lah. Manakala kalau kita pekerjaan kita lebih besar sedikit dan boleh menyediakan keperluan-keperluan yang lebih, maka dia panggil hajiat. Tapi kalau kita ada gaji besar, kemudian boleh beli sesuatu yang istimewa, itu dipanggil tahsiniat lah. Gitu. Sebab ada tempat pekerjaan tu yang tempat yang haram kan, ada yang tempat yang baik. Jadi kita kena tengok konteks tu, kena lihat. Kalau kita pergi ke tempat lain dapat gaji tetapi boleh melepaskan kita punya hajiat, sedangkan kita kerja tempat haram tu, bukan kata hajiat, tahsiniat pun kita boleh buat, maka meninggalkan tempat yang haram tu adalah satu kefarduan. Dia tak boleh kekal kat situ. Kenapa? Kerana ada lagi pekerjaan yang halal tapi dia tak kaya lah, tapi melepaskan hajiat dia boleh. Sebab dia ada masa tu, dia ada pekerjaan tu je kan. Kalau tak ada pekerjaan lain, itu sahaja yang ada, maka dia duduk di situ pun tak mengapa. Contoh dia bekerja dengan syarikat kilang arak contoh, dan dia bekerja pula tidak direct dengan arak, dia kerja sebagai katalah jaga di tempat situ, contoh. Dan pendapatan dia kat situ katalah 2,500. 2,500 tu kira hajiat lah, itu tidak kaya tu kan. Tetapi kalau dia berhenti di situ, nak pergi tempat lain tu belum tentu ada pekerjaan, maka kekal di situ tu, itu merupakan suatu perkara yang kita kata hajiat dan juga daruriyat untuk dia. Tetapi dalam masa sama dia carilah pekerjaan. Tapi apabila dapat, maka dia terus berhenti. Sekali pun tempat yang dapat tu kena sikit gaji, tak apalah. Adalah satu. Boleh Boleh Ustaz. Okay, baik. Contoh
Yang kedua, contoh menjaga agama, menjaga nyawa. Daruriyat, nak jaga nyawa, makanan yang halal. Makanan yang halal. Termasuk kalaulah daruriyat, boleh makan makanan yang haram. Boleh makan makanan yang haram dalam keadaan yang kita sangat daruriyat. Boleh. Contohnya, memang tak ada makanan langsung, ada makanan yang haram saja. Contohnya ada bangkai saja. Maka kita dibenarkan untuk memakan makanan yang bangkai lah, atas dasar untuk melepaskan kita daripada kematian. Manakala hajiat pula apa dia? Memakan makanan yang ada khasiat yang baik. Jadi menyediakan makanan yang ada khasiat yang baik untuk tubuh badan, ianya berupa keperluan ataupun hajiat. Manakala makanan yang sedap ni lebih kepada tahsiniat. Hari ni yang kita banyak cari tahsiniat lah, makanan sedap. Kadang-kadang makanan sedap tapi mudarat. Betul tak? Banyak gulanya, banyak dia punya kolesterolnya, tapi sedap. Itulah yang orang makan pun. Sebenarnya soal makanan yang sangat penting yang kita ambil kira adalah dari segi sudut hajiat. Ini apakah keperluan yang badan perlu ketika mana kita makan, supaya makanan tersebut bukan sahaja dia mengenyangkan, menghilangkan kelaparan, tetapi dia adalah makanan yang memberikan kesihatan dan kebaikan pada tubuh kita lah. Gitu. Okey. Kalau musim Ramadan, promosi makanan memang ke arah tahsiniat. Contohnya dia panggil apa? Buffet Ramadan. Bayar RM60. Boleh ambil segala macam jenis lauk dan beraneka makanan. Ini semua tahsiniat. Tujuan puasa nak merasai kelaparan orang-orang yang susah. Tapi bila mana kita berbuka puasa, seolah-olah duduk di atas dunia syurga dunia. Jadi pada saya macam agak kurang kena dari segi tujuan berpuasa. Kerana tujuan berpuasa, selain daripada nak mengajar diri kita sabar dengan ujian dan sebagainya, adalah juga untuk merasai kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang miskin. Tapi bila mana kita berbuka, tidak seperti itu. Berbuka pula dengan penuh kemewahan. Bukan tuan-tuan lah. Ni mungkin orang lain kan. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Betul tak? Di hotel-hotel, di restoran-restoran, iklan tu subhanallah, luar biasa punya iklan. Kita yang tak ada cita-cita pun boleh tengok iklan tu, boleh terkesan juga. Betul tak? Ustaz. Kena pula di Sabah. Tapi tak boleh dilayan tu. Tak boleh dilayan Tak boleh. Sabah pula makanan lauk pun murah kan. Saya ingat saya kan. Betul. Itu lagi lah kalau dia buat promosi ini begitu. Rasanya kan time Ramadan tu kan Ustaz, rasanya hotel tu dia dapat untung. Time Ramadan 30 hari tu, perbelanjaannya untuk 1 tahun. Boleh pakai untuk setahun punya keuntungan. Yalah, rasanya lah sebab ramai sangat orang berbelanja pun orang tak kira, pasal orang nak sedap je, nak buka puasa. Kita booking pun penuh, kena booking 2 minggu, 3 minggu awal. Masya-Allah, dahsyat punya dahsyat. Tapi sebenarnya yang join makan sekali tu yang bukan Islam juga. Dia pun nak merasai jugalah. Dia nak rasa juga, dia seronok sebenarnya. Yelah, time tu jugalah makanan mungkin ada promosi kan. Jadi itu peluang juga mereka nak duduk rasa tu. Okey, kita apa? Dia tengok pula contoh menjaga akal. Contoh Islam melarang meminum minuman keras. Tujuan larangan nak jaga akal supaya akal tidak rosak dengan sebab minuman keras. Termasuk perkara lain lah, arak, dada, dan apa sahaja perkara yang boleh merosakkan akal, maka ianya adalah merupakan satu yang daruri, satu yang bersifat wajib untuk manusia itu jaga. Maka tak boleh minum arak. Manakala dari segi sudut hajiat, minuman yang halal. Manakala dari segi sudut tahsiniat, tidak berlebihan ketika minum. Maksudnya apabila kita minum berlebih-lebih itu dia kira termasuk daripada
sesuatu yang tahsiniat lah. Jadi nak jaga tahsiniat, tidak berlebihan ketika minum. Jadi sudut hajiat tu minum-minuman yang halal lah. Jadi Islam tu dia melarang arak kerana apa? Kerana di situ ada faktor yang boleh menyebabkan akal menjadi rosak. Tengok pula contoh jaga keturunan. Daruriyat dia haram zina. Zina tak boleh. Hajiat dia adalah berkahwin. Tahsiniat dia adalah majlis walimatul urus, atau majlis walimatul urus. Jadi majlis walimatul urus ni adalah bersifat tahsiniat. Maksudnya kalau ada tu cantik, kalau tak ada pun tak mengapa. Tapi yang menjadi hajiat adalah nikah kahwin tu. Urusan nikah tu yang ada wali, yang ada pengantin laki perempuan, yang ada saksi, ada ijab qabul, maka itu hajiat. Kalau dia kahwin, maka selamat daripada zina. Manakala zina tu adalah merupakan perkara yang dilarang kerana dia akan menyebabkan rosak keturunan. Maka nak jaga keturunan, maka diharamkan oleh Allah akan perbuatan zina. Manakala contoh jaga harta, daruri ada Islam mengharamkan riba. Manakala Islam membenarkan jual beli. Islam membenarkan jual beli, yakni harusnya jual beli. Manakala tahsini apa dia? Adanya kontrak jual beli. Apabila kita jual beli, kita buat kontrak. Kita buat agreement, tanda setuju dua-dua pihak. Ianya adalah tahsiniat. Ustaz. Ya. Ustaz, apalah kejadiannya kita? Kita negara Islam tapi negara kita kurang mengamalkan hukum-hukum Islam tu. Macam ni pinjaman bank ada riba. Yalah, dia kena macam tengok. Macam mana tu? Macam sekarang ni, okey, contoh. Kalau bank-bank yang bukan bank, sekarang bank di segi sudut pinjaman atau satu dipanggil pembiayaan lah. Kalau pinjaman yang bersifat konvensional lah, konvensional, yang ni pinjam 1,000 dan bayar 1,500 bunga. Dia panggil bunga lah. Yang ni mengambil keuntungan daripada pinjaman, maka ini adalah riba. Ini adalah riba. Manakala kalau suatu yang bersifat pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Islam, yang ni dia bukan kira kita pinjam dia. Dia kira dia beri modal kepada kita untuk kita niagakan, kemudian daripada modal yang diberikan kepada kita itu, dia mengambil keuntungan, dipanggil keuntungan partner daripada pemberian modal. Susahnya nak fikir tu, Ustaz. Dia konteks dia begitu. Maksudnya dari segi kontrak dia itu adalah kontrak pembiayaan, maksudnya pemberian modal. Tapi kalau kita pinjam untuk beli kereta, beli rumah, mana ada bisnes, Ustaz? Okey, kalau pinjam beli kereta, dia kontrak dia lain. Kontrak dia begini. Dia panggil kontrak sewa beli. Kontrak yang macam mana? Beli. Contohnya Bank Islam beli kereta itu. Tapi kita bayar lebih juga kan, Ustaz? Okey, betul. Nanti saya cerita dulu. Gini. Bank Islam beli kereta itu dengan harga 20,000. Kemudian Bank Islam jual kereta tu kepada kita dengan harga 30,000. Mana Bank Islam mengambil keuntungan 10,000. Dia punya akad lah. Ya, betul. Dia akad dia tu, bank tu beli kereta tu dan bank tu jual balik kepada kita. Kenapa? Kerana kita tak mampu nak beli cash, bank mampu beli cash. Maka bank dia beli dahulu daripada penjual kereta dan kita bayar secara berhutang kepada bank kembali gitu. Okey. Dia panggil kontrak gitu. Jadi dia bukan pinjaman, tetapi lebih kepada kita pembiayaan lah. Boleh faham? Syukur, alhamdulillah dia orang dah berusaha untuk
untuk orang-orang Islam untuk lah. Orang Islam. Jadi dari segi sudut akad tu sebenarnya sah. Dia sudah terkeluar daripada riba. Cuma ialah dari segi sudut contoh macam yang kita agak samar sedikit dari segi sudut pembiayaan peribadi. Kerana pembiayaan peribadi tu asalnya dia punya kontrak dia ialah keuntungan bersama. Jadi seolah-olah satu orang dia buat pinjaman duit, seolah-olah bank memberi modal kepada dia untuk dia berniaga. Maksudnya bank adalah merupakan partner kepada dia dalam perniagaan dan bank mengambil keuntungan daripada perniagaan tersebut asalnya. Tapi di situ ada sikit kesamaran lah. Tapi kalaulah benar pelaksanaan itu dilakukan dengan telus, maka okeylah, tak ada apalah. Tapi kalau di situ hanya sekadar di atas kertas tapi sebaliknya implementation dia adalah unsur riba, maka bank tu jawab sendiri di hadapan Allah lah. Macam tu je lah. Dan orang yang membenarkan tu dia jawab. Macam kita dah berusaha sebaik mungkin untuk keluar daripada konvensional dan kita ambil cara yang difatwakan oleh mufti-mufti kita sebagai inilah jalan keluar beriba. So di sisi kita dah selamat daripada dosa. Tak ada apa dah. Okey. Boleh Okey Ustaz. Okey bang. Habis di situ. Kita dah nak habis dah ni sikit dah. Okey, kepentingan memahami maqasid syariah. Mengetahui sebab atau alasan dan hikmah sesuatu perkara yang telah disyariatkan. Memantapkan sebab apa kita penting untuk memahami maqasid syariah, kerana kita tahu sebab dan alasan kenapa sesuatu syariat itu disyariatkan oleh Allah. Kenapa Allah perintahkan kita jaga salat, kenapa Allah perintahkan jangan berzina, kenapa Allah perintahkan haram judi, kenapa Allah perintahkan haram arak. Kita tahu sebab dia, maka mengetahui sebab dan hikmah tadi tu menyebabkan kita tu merasa lapang dan gembira untuk melaksanakan satu hukum tadi dengan besar hati. Contoh, kita tahu Allah Ta'ala perintahkan kita untuk keluarkan zakat. Sebab apa? Untuk menolong orang miskin, untuk membuang dalam hati kita sifat bakhil, untuk membuangkan dalam diri kita sifat kepentingan diri. Maka kita jelaskan itu, maka kita ketika mana kita memberikan zakat, memberikan sedekah dengan kegembiraan tadi, kenapa? Kerana ada faedah untuk diri kita. Hati kita menjadi bersih, harta kita juga jadi bersih, dan kita mendapat kebaikan daripada zakat kita tadi. Yang kedua, tujuan kepentingan memahami maqasid syariah tadi memantapkan para fuqaha untuk mengeluarkan hukum dan menambahkan kefahaman dalam menetapkan satu hukum, keputusan dan pelaksanaannya. Ini apabila para ulama dia memahami maqasid syariah, ketika mana dia nak mengeluarkan satu fatwa, dia akan jelas dan tidak ada kesamaran, dan dia akan melihat banyak sudut sebelum dia menetapkan satu hukum. Contoh kalau fatwa perlis, dia orang yang melafazkan talak cerai, melafazkan lafaz cerai, aku talak kau dengan talak 3. Kalau fatwa perlis, dia menganggap lafaz tu tak boleh pakai, yang jatuh hanya talak 1. Kenapa? Dia melihat dari segi sudut kefahaman dia, dari segi sudut maqasid, kefahaman dari segi sudut nak menjaga kerukunan rumah tangga. Tujuan fatwa dia kerana melihat ada kepentingan seperti itu, maka dia mengambil pandangan dalam banyak-banyak pandangan para ulama, iaitu satu orang yang melafazkan sekali lafaz, walaupun dengan lafaz talak 3, tak jatuh talak 3, jatuh talak 1 je. Dia nak jatuh talak 3, dia mesti sebut sebanyak 3 kali. Aku ceraikan engkau dengan talak 1, aku ceraikan engkau dengan talak 1, aku ceraikan engkau dengan talak 1. Baru jadi 3 talak. Ini fatwa perlis. Jadi di atas dasar kerana dia melihat beberapa kepentingan tadilah. Kerana tujuan syariat bukan nak memberi beban, tetapi nak mengeluarkan manusia daripada masalah yang dihadapi.
Jadi tiba-tiba kita keluarkan hukum, jatuh dia dengan talak 3. Maka sebab itu fatwa perlis itu diambil pandangan yang lebih memberi jalan keluar kepada masalah pasangan suami isteri. Tapi tak dinafikan lah, mahkamah ataupun fatwa di negeri-negeri lain, kalau lafaz talak 1 jatuh talak 1, lafaz talak 3 jatuh talak 3 lah. Tak dinafikan ada pelaksana di negeri lain berbeza dengan perlis. Menambahkan pengetahuan penyelidik berkaitan hubungan maqasid dengan kaedah-kaedah usul yang lain seperti hubungan maqasid dengan maslahah, qiyas dan lain-lain. Tak apalah tu. Kesimpulan maqasid syariah, tujuan asas syariah adalah untuk menolak mafsadah. Masalah ni kerosakan, iaitu kerosakan dan mendatangkan maslahah kepada manusia. Masalah ni kepentingan. Jadi tujuan syariah adalah nak menolak kerosakan dan mendatangkan maslahah kepada manusia. Dan itulah asas pelaksanaan syariah buat manusia untuk keselamatan dunia serta akhirat. Maka apakah hubungan fiqh dengan maqasid syariah? Fiqh dan maqasid syariah keduanya tidak boleh dipisahkan. Fiqh adalah menjelaskan tentang hukum sesuatu perkara, manakala maqasid syariah adalah melihat hikmah dari hukum sesuatu perkara. Mufti ketika memutuskan sesuatu hukum tanpa melihat kepada maqasid syariah, hukum tersebut akan menjadi beku dan tidak bermaya dalam masyarakat. Manakala maqasid syariah tanpa fiqh pula akan menyebabkan ianya terlalu liberal, bebas dan tanpa disiplin. Keduanya akan menghasilkan hukum yang adil, seimbang, relevan sepanjang zaman. Jadi apabila pihak mufti ataupun jabatan fatwa, ketika mana dia nak mengeluarkan satu fatwa, maka yang dia akan libat uruskan bersama bukan sahaja usul fiqahnya, bukan sahaja qawaid fiqhiyahnya, bukan sahaja apa sahaja hukum-hukum fiqh dalam kitab, tetapi juga dia akan melihat kepada maqasid syariah. Gabungan tersebut itulah barulah hukum dapat dikeluarkan. Supaya apa? Supaya setiap hukum yang diputuskan tadi bukan menjeratkan orang dalam kerosakan, bukan menjeratkan orang terus dalam masalah dia, tetapi hukum tadi adalah untuk mengeluarkan seseorang daripada masalah yang sedang hadapi dan menolak kerosakan-kerosakan yang boleh berlaku dalam kehidupan manusia. Maka sebab itu penting hubungan fiqh dengan maqasid syariah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Rasa jelas kot perbincangan kita ni, sehingga agak terperinci dan juga agak jauh juga perbincangan kita. Tapi jelas kot harap-harap saya jelas. Boleh, alhamdulillah. Faham. Terima kasih Pak. Sama-sama, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang jelas, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita berhenti di situ. So kelas kita akan bermula 8 November nanti. Nanti saya akan hantar maklumat dalam grup lah, insyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah bertemu kembali. Kita sudahi dengan membaca majlis kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.